Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Sudah terasa orang satu Malaysia yang dilaungkan oleh hampir semua peserta terdahulu dari saya. Kini tibalah pula giliran saya untuk bersuara. Detik 12 malam, tanggal 31 Ogos tahun 1957, turunnya bendera Indonesia diiringi dengan langan Merdeka, Merdeka, Merdeka oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Detik bersejarah yang tersemat kukuh dalam sanubari setiap rakyat tanah Melayu. Sudahkah kita, sejak 55 tahun kita merdeka, kita masih dan kita mampu untuk mengecapi nikmat kebebasan yang telah diperjuangkan oleh perwira negara? Sekali apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis, kombinasi penelkakiman berintelektual dan berintegriti, div-div kehormatan yang disanjungi, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amanat mengurung mahawangsa, bukan juga untuk melemparkan kata-kata dusta. Akan tetapi, hadirnya saya di sini untuk menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi 55 tahun merdeka, bangsa Malaysia terus perkasa. Putra putri anak merdeka, warga Dewan Mulia. Frasa bangsa Malaysia merujuk kepada penyatuan kaum-kaum yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina, dan India. Manakala terus perkasa saya tarifkan sebagai kejayaan dan kemampuan dalam menepani cabaran sepanjang 55 tahun kita merdeka dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Secara tuntasnya, pidato saya pada hari ini akan memperlihatkan kejayaan, dan kejayaan ini akan terus diperkasakan dari dulu, kini, dan selamanya. Hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita hayati pidato saya melalui 3 fokus bicara yang berbeza. Putra putri anak merdeka, warga Dewan Mulia. Pertama, ilmu diperkasa, mentaliti diperkaya. Menurut Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, ilmu merupakan senjata paling berkuasa. Senjata yang dapat mengubah perspektif manusia dan membuka mata dunia. Misalnya, perkembangan dan pembudayaan ilmu telah berlaku secara intensif di Malaysia. Jika dahulu kebanyakan masyarakat tanah Melayu yang buta huruf, namun pada hari ini kita mampu berbangga dengan pencapaian rakyat Malaysia dalam bidang pendidikan. Semua anak-anak kecil diberi peluang sama rata untuk belajar, dan lahirnya Penyata Rasa 1956 yang memungkinkan masyarakat kita diberi peluang dalam menimba ilmu pengetahuan serta memegang ilmu. Sekolah-sekolah di negara ini terus bertambah
ingin memberikan peluang semaksimum mungkin untuk anak-anak bangsa kita menimba ilmu pengetahuan. Kedua, mental kedua, rakyat sejahtera. Kedua, ekonomi dijana, rakyat sejahtera. Pelbagai inisiatif telah dijalankan di Malaysia. Koridor-koridor pertumbuhan telah dibina hasil usaha rakyat sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta yang ketiga. Seterusnya dipersilakan peserta keempat yang akan menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Amalan Rakyat Malaysia. Dipersilakan peserta yang keempat. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bingkisan barakah buat penraju utama acara, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana di bawah bayung keadilan, penjaga masa yang setia dengan detik-detik berharga, dir-dir kehormat, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Sebelum kaki mengatur langkah, sebelum lidah mengatur bicara, boleh rasanya saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini, yaitu Rukun Negara Amalan Rakyat Malaysia. Menurut Muhammad bin Hashim 2013, rukun negara bermaksud suatu ideologi negara yang mengandungi prinsip kehidupan masyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan perundangan. Manakala masuk dalam amalan pula mengikut Kamus Dewan edisi keempat ialah sesuatu yang dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan sebagainya sebagai suatu kebiasaan. Seterusnya, rakyat Malaysia pula bermaksud penduduk ulang tahun yang menetap di Malaysia secara sah dan rasmi. Maka jelaslah di sini bahwasanya rukun negara amat berharga untuk dijadikan amalan yang relevan kepada setiap rakyat Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, meniti hujah saya yang pertama berpaksikan prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Negara Malaysia terkenal dengan keunikannya tersendiri, yaitu mempunyai penduduk beragam dan agama. Meskipun agama Islam menjadi agama rasmi negara kita, namun agama lain masih boleh diikuti oleh segenap lapisan masyarakat bukan Islam di Malaysia. Malah, setiap agama mempunyai nilai-nilai murni dan pegangan yang dapat diterapkan serta dipraktikkan untuk membuahkan kepercayaan kuat terhadap agama masing-masing. Jika dapat lihat pada masa ini, golongan yang tidak berpegang teguh kepada pegangan agama seolah-olah berganti buta dengan tongkat kerana mereka tidak tahu hawa tuju yang melantaskan pegangan agama yang benar. Oleh sebab kebincangan tersebut, wujudlah masalah-masalah seperti masalah kes vandalisme, gangsterisme dan kes-kes buang bayi semakin hangat dikatakan masyarakat. Oleh
Eratnya hubungan raja dan negara sama saja eratnya hubungan raja dan rakyat. Umpama akar dan pohon saling memerlukan. Setiap para raja merupakan lambang negara. Sememangnya satu kewajiban di setiap sanubari rakyat Malaysia. Wajarlah kita menyanjung kedaulatan negara kita bagi menyemarakkan lagi semangat kesetiaan terhadap pimpinan negara kita. Sebagai contoh, rakyat negara Cina kita, Thailand, amat menghormati raja mereka sehingga sanggup menyembah sujud walaupun sekadar gambar rajanya saja. Sikap inilah yang wajib kita jadikan pedoman untuk mempertahankan negara tercinta. Biar putih tulang, jangan putih mata. Negara makmur hendaklah kita pertahankan. Utamakanlah negara dalam cara hidup kita. Janganlah ada lagi darah menitis di bumi sendiri di keadaan kita menjaga kedaulatan negara bangsa. Sidang pendengar yang setia, kesopanan dan kesusilaan, begitu cantik bunyinya, begitu cantik bunyinya rukun negara kita yang kelima. Adab, sopan dan tata sila. Semua kata ini akan melahirkan amalan yang baik yang akan memartabatkan maruah diri seorang. Tiada masyarakat di dunia ini yang bersetuju andai kata kita menyatakan adab, sopan dan tata sila tidak berperanan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Cuba kita ingat kembali peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini yang menyebabkan 196 orang kematian dan 439 orang hilang entah ke mana. Rentetan peristiwa berdarah ini, maka wujudlah rukun negara. Kepaduan yang kita kecapi ini berkat hasil pewujudan rukun negara tersebut. Persoalannya, adakah kita semua mahu peristiwa berdarah itu berulang kembali? Pasti tidak sekali-kali begitu. Tegasnya pembentukan rukun negara pada 31 Ogos 1970 amat bermakna bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Baiklah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, rukun negara amalan rakyat Malaysia berdasarkan hujah yang telah saya kupas satu demi satu, perkataan demi perkataan, ayat demi ayat. Maka jelaslah di sini bahwasanya rukun negara mempunyai nilai yang tinggi, nilai estetika yang tinggi nilainya. Saya akhiri pidato saya dengan mengimbas kembali kata-kata penuh makna Yang Amat Muhammad Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Rahsia kesempurnaan rukun negara pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara akan menjadi sejenis dokumen yang tidak mempunyai makna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih peserta yang keempat. Seterusnya dipersilakan peserta kelima. Peserta kelima akan menyampaikan pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Teras Perpaduan Bangsa Malaysia.